Alhamdulillah. Okey. Kita mula ya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, dengan hidayatut taufiq daripada Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi bersama di dalam kelas mempelajari tentang tafsir surah Yasin. Seterusnya kita akan mentadabbur beberapa ayat lagi untuk siri yang ke-9. Ini bermakna pertemuan yang ke-9. Jadi untuk nota siri 1 sampai siri 9 saya telah upload dalam Telegram. Nanti tuan tengok dalam Telegram. Jadi sesiapa yang baru hadir pada hari ini, selamat datanglah. Dia dah sampai-sampai dah siri yang terakhir. Tapi saya yakin tuan-tuan tengok secara tak langsung. Jadi kepada penonton-penonton yang melihat secara live di FB Tadabbur, jika suara saya tak dengar, tolong maklumkan ya. Okey, untuk siri yang ke-9 ni sebenarnya dia adalah ayat 8 dan 9. Ayat 8, 9 ni kan ayat awal-awal. Kenapa kita tak tadabbur dulu? Kan? Sebenarnya saya saja tinggalkan ayat 8 dan 9 ini kerana saya nak fokus ayat ni letak bawah angle lain, bawah sudut lain. Sebab kalau tak bawa benda macam ni, nanti kita tak perasan. Rupa-rupanya dalam surah Yasin tu ada satu metod yang sangat menarik, dan Al-Quran banyak menggunakan metod ini dalam pendidikan. Di dalam mendidik hamba-hambanya, Allah menggunakan metod ini, dia panggil perumpamaan. Dan sebenarnya ayat perumpamaan 8-9, ayat 13-29 ni sebenarnya adalah ayat ini berkisar kepada tema kerasulan. Siapa yang biasa mengikuti ataupun dia pernah melalui dalam sesi tadabbur surah Yasin ni, kita tidak tadabbur ikut ayat by ayat. Kalau ikut siri 9 ni maknanya ayat yang hujung-hujung kan. Tetapi dalam pendekatan kita tadabbur surah Yasin ni, kita mengkategorikan ayat-ayat itu kepada 3 tema utama, 3 tajuk utama. Kerana surah Makkiyah, Yasin adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum berhijrah. Sebab kalau surah yang turun selepas hijrah, surah itu akan menceritakan tentang amal salih. Biasa tak jumpa dalam ayat Quran Allah ulang lebih kurang dalam 700 lebih dalam Quran. Allah selalu pasangkan amanu wa amilus salihat. Betul tak? Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Beriman dan buat amal salih. Amal salih ni sebenarnya dia banyak berkisar pada ayat yang turun selepas hijrah. Tapi sebelum buat amal salih, perlu apa dulu? Perlu ada iman. Jadi surah yang membentuk iman, yang menguatkan iman adalah surah-surah Makkiyah. Maka surah Makkiyah ni, kalau kita nak belajar, maka dalam surah Yasin saya cuba buatkan tajuknya supaya kita kelas ikut kategori. Bermakna ada 3 tema utama cerita tentang iman.
Sedangkan kita belajar rukun iman ada 6, kan? Tetapi dalam Quran Allah banyak ulang 3 rukun iman itu, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul. Ialah 6 lah. Yang antara yang 3 besar tu, beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasul, beriman kepada hari kiamat. Dan 3 tema ini, 3 rukun iman ini sebenarnya Allah ceritakan ia di dalam surah Yasin. Oleh yang demikian, bermulanya pada siri yang kedua sampailah siri yang ke-8, kita telah bahagikan ayat-ayat itu mengikut tema-temanya. Sebab tu dia tak ikut susunan. Nak belajar Quran, bentuk tafsir dan tadabbur tak ikut susunan pun tak apa, supaya tuan-tuan boleh ikut step, langkah by langkah dan langkah. Dan hari ini sebenarnya temanya berkenaan dengan kerasulan, tetapi saya nak tonjolkan, kita nak lihat rupa-rupanya cara Allah nak didik manusia ni, dia menggunakan teknik apa? Teknik perumpamaan. Maka dalam surah Yasin ada 2 perumpamaan ataupun permisalan, iaitu ayat 8 sampai ayat 9, ayat 13 sampai ayat nombor 29. Okey. Perumpamaan di dalam Al-Quran. Mungkin suatu hari nanti tuan-tuan cubalah minta kepada Tadabbur Center untuk fokus tentang tajuk perumpamaan di dalam Al-Quran. Banyak Allah gunakan. Jadi kalau Allah gunakan perumpamaan, kita balik kena guna apa? Kita biasa tak didik anak-anak, didik anak-anak murid guna perumpamaan. Jarang kan? Permisalan jarang kan? Dah tak guna dah. Kan? Sebenarnya perumpamaan ini yang bagus. Bagai aur dengan tebing, bagai air dicincang takkan putus, bagai itulah. Quran menggunakan teknik ini. Maknanya teknik itu jangan ditinggalkan, sebab Allah menggunakan. Okey, perumpamaan dalam Quran ini dia ada 2. Sama ada untuk membandingkan ataupun untuk membuat penyamaan. Dia ada kaitan juga penyamaan ni dengan ilmu, dia panggil ilmu apa? Ilmu tashbih, ada kaitan juga. Okey, jelas? Saya pergi kepada tajuk. Apa penting perumpamaan ini? Baik. Dalam surah Yasin, Allah tak cerita perumpamaan itu pentingnya apa. Tetapi setiap kaedah yang Allah datangkan mesti ada sebab dia. Okey, penting perumpamaan ni kena rujuk surah lain lah. Antaranya surah Az-Zumar ayat 27, surah yang ke-39. Apa kata Allah? Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Jumpa tak masal? Min salam. Dia panggil dalam tu panggil masal. Masal tu perumpamaan lah. La'allahum yatadhakkarun. Allah tahu, dia menggunakan penegasan. Allah kata, dan demi sesungguhnya kami telah datangkan kepada umat manusia ni macam-macam masal, macam-macam perumpamaan dalam Quran ni. Supaya apa? Supaya mereka mengambil pelajaran. Maka mengikut ayat ini, kita kategorikan ayat dalam surah Yasin yang merujuk kepada perumpamaan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita mengambil pengajaran. Itu jawapannya. Okey. Namun begitu, hanya orang yang ikhlas, yang lapang dadanya, yang dia betul-betul memahami perumpamaan itu sajalah yang akan dapat pengajaran dia. Semoga 2 perumpamaan yang kita nak cerita pada malam ni kita dapat memahaminya untuk jadi pengajaran. Okey, iaitu ada satu ayat dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 43, surah nombor 29, muka surat Al-Quran, kena cari sendirilah. Okey, Allah kata apa? Wa tilkal amsal. Al-amsal sama macam masal tadi. Cuma al-amsal dekat sini
Al-amsal dekat sini dia berbentuk plural, jamak. Kalau satu masal tadi tu, maka banyaknya masal dia panggil al-amsal. Allah kata wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Allah kata perumpamaan ni itu kami kemukakan, kami datangkan pada manusia, dan hanya orang yang berilmu sahaja yang dapat memahaminya. Dan saya yakin yang datang kelas ni orang yang berilmu. Saya pun tumpang belajar dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama belajar. Semoga malam ini kita dapat mengambil pelajaran daripada perumpamaan yang terdapat dalam surah Yasin. Okey, sebelum saya pergi kepada ayat yang kita maksudkan, izinkan saya sebentar untuk menerangkan makna-makna perumpamaan kalau Allah guna dalam Quran sebenarnya nak membawa maksud apa. Okey, saya tak terangkan dengan detail, cuma saya sebut sedikit saja. Nanti saya minta tuan-tuan teka pada penghujungnya dua perumpamaan yang dalam surah Yasin ni dia merujuk kepada makna yang mana satu. Okey, jelas? Soalan saya? Okey, bersedia nak jawab nanti. Tunggu habis. Tapi hadiah tidak disediakanlah. Tak sempat nak sediakan. Okey, InsyaAllah akan datang, kita buat teka-teki, kita bagi hadiah. Okey. Nombor satu, kadang-kadang perumpamaan dalam Quran ni dia membawa makna as-sunan, perjalanan. Allah nak cerita gaya hidup sesuatu kaum, Allah gunakan perumpamaan. Dia bermaksud, masal tu bermaksud merujuk kepada perjalanan. Okey. Ada ayat-ayat dia di dalam Quran kita boleh rujuk lah. Contohnya kita boleh rujuk dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat 214 tu. Ada 214. Okey, yang kedua makna masal tu dia membawa makna al-ibratu, pengajaran. Maksudnya Allah sebut perkataan perumpamaan tu sebenarnya nak menunjukkan bahawa pengajaran. Faham tak? Contohnya rujuk surah yang ke-43 Az-Zukhruf ayat nombor 56. Allah kata faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Okey. Kemudian yang ketiga, makna perumpamaan ni kadang-kadang Allah ingin menunjukkan sifat sesuatu. Okey, sifat atau sifat? Sifat. Orang panggil sifat lah, sebab ada sifat lah. Okey, contohnya boleh rujuk dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 15. Allah kata Allah nak sifatkan syurga ni, tahu tak macam apa? Pernah ingat tak? Allah kata mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Allah kata dimisalkan syurga itu bagi orang yang bertakwa. Ya Allah kata air dia itu tak bercampur, air dia itu seperti sekian-sekian, menunjukkan sifat kepada syurga. Dan yang keempat, kadang-kadang perkataan masal ini membawa makna al-azabu, azab ada qalqalah. Al-azab boleh rujuk surah Ibrahim ayat nombor 32. Maaf ya sebab saya tak sempat nak salin ayat di dalam slide ni. Saya sebut, tuan-tuan tolong catat, nanti balik buka. Okey, yang kelima, kadang-kadang membawa masal tu sebenarnya Allah nak sebut apa? Qisah, kan? Masal ni, perumpamaan sebenarnya dia punya angle dia sebenarnya Allah nak bawa apa? Sebenarnya Allah kata Allah nak cerita, bermaksud kisah. Dan kadang-kadang perumpamaan juga dia boleh membawa maksud. Okey, kisah ni mudah je. Nak tahu kisah? Ingat tak kisah lah.
Dua orang lelaki kawan, seorang Muslim, seorang kafir. Surah Kafir. Seorang ada dua kebun tu, ingat tak? Allah kata perkataan apa? وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ kan ja'alna li ahadihima. Allah kata apa? Wadrib, berikan kepada mereka satu perumpamaan dua lelaki. Sebenarnya perumpamaan tu merujuk pada apa? Kisah. Okey, dah jelas. Sebab biasanya apa wallahu taala alam, sebab kalau saya tak bawa isu ini takut nanti apabila belajar Quran tertinggal metod perumpamaan tu. Pantunnya tak jumpa lagi dalam Quran. Tapi ada bentuk reading hujung-hujung tu ada. Tu dia panggil penutup. Tu yang kita jumpa banyak ayat Al-Qari'ah, ujungnya bunyi sama. Tu nanti kita akan ajar. Ada rahsianya. Tunggu pada tahun 2030 insya-Allah. Okey, yang keenam, misal ni dia membawa maksud juga al-ayatu, iaitu tanda, iaitu boleh rujuk dalam surah Zukhruf ayat nombor 59. Dan yang ketujuh, misal itu kadang-kadang dia membawa maksud menunjukkan al-halu wasya'nu, hal dan keadaan. Jadi daripada 7 makna ni nanti kita lepas belajar ayat yang terakhir, cerita yang dalam surah Yasin ni, tuan-tuan kena nyatakan makna yang manakah digunakan pemisalan itu. Okey, dah dapat? Jelas suara saya? Laju sangat ke? Sejuk ke? Lapar ke? Lapar, ya tahu. Yang tu ialah tu. Okey. Berikutnya adalah jenis-jenis perumpamaan ni simple saja. Ulama bagi ada kata apa 3, tapi untuk saya fahamkan tuan-tuan, jenis perumpamaan Al-Quran ni ada 2. Ada kata 3 lah. Syekh Manat Qattan dalam buku Mabahis fil Ulum Al-Quran dia kata 3. Yang ni saya ambil daripada dia juga, tapi saya buat 2 je. Nanti tuan-tuan pening yang faham yang 3 tu. Kadang-kadang dalam Quran dia guna terang-terang perkataan min, fin, lam. Itu dipanggil al-amsalu musarrahah. Amsal yang jelas. Dia sebut perkataan min salam tu. Macam tadi kan, masalul ladzi, itu yang jelas. Dan ada satu lagi perumpamaan yang dia tak menggunakan lafaz masal secara jelas, tapi diguna perkataan bagai, seperti. Itu juga menunjukkan kepada perumpamaan. Itu pengenalan ringkas. Nak belajar lebih lanjut, kena buka tajuk khusus tentang perumpamaan di dalam Quran. Sangat menarik. Allah pernah umpamakan orang kafir, ada ayat-ayat dia. Orang musyrikin, Allah pernah gunakan perumpamaan untuk orang Yahudi, ada ayat-ayat dia. Allah pernah umpamakan orang-orang Nasrani, ada ayat-ayat dia. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kenapa Allah guna perumpamaan ya? Sebenarnya perumpamaan ni dia lebih powerful, dia lebih mudah nak difahami dibagi ayat yang direct tu. Tapi itu kena belajarlah. InsyaAllah panjang umur. Doakan semoga Allah pemudahkan urusan kita nak belajar Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian ayat yang kita masukkan tadi, kita fokus dulu. Saya terus kepada ayat 8 hingga 9 surah Yasin. Okey. Ayat 8 9 ni hafal kot. Ingat tak cerita apa? Cerita ni lelaki yang dibelenggu lehernya, sebenarnya kaitan dengan tangan. Sangat besar belenggu tu sampai dia tak dapat menongakkan kepalanya ke bawah. Ini ada pada ayat nombor 8. Okey, ayatnya bunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca, lepas tu ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
Masya Allah. Besar kan? Senang nak nampak kan? Kalau tidak terkebil-kebil macam tu. Malam pula tu. Lepas tu saya besarkan dia. Okey, ayat ni Allah kata apa dulu? Allah kata sesungguhnya kami ja'alna, kami telah memasang belenggu di leher mereka yang mengikat kedua-dua tangan sehingga ke leher mereka, menyebabkan dagunya jadi terdongak ke atas. Okey, ini perumpamaan yang jelas ke tak jelas? Ada tak Allah guna perkataan mathal? Tidak ada. Tapi perumpamaan ni sebenarnya kaitan dengan siapa? Adakah dia cerita betul? Yang ini perumpamaan ni duduk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi dekat mana? Tak apa, nanti cari. Okey? Okey, jelas. Okey, perumpamaan ni sebenarnya Allah nak kata, okey, nak tahu apa maksud dia? Okey, maksud dia, kata Imam Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dia kata mereka tu terpaksa mendongak kepala kerana kuat dan besarnya belenggu yang ada pada leher mereka sehingga menyebabkan mereka tak dapat tundukkan kepala. Dr. Wahbah rahimahullah dalam tafsir Al-Munir dia kata apa? Kepala terdongak ke atas itu untuk menggambarkan, ini saya dah bagi jawapan dia sikit, untuk menggambarkan keadaan mereka yang tidak sedikit pun mahu melihat kebenaran. Sebab tu kepalanya tak boleh tunduk ke bawah melihat kebenaran itu. Okey, perumpamaan dah? Perumpamaan. Perumpamaan ni sebenarnya kaitan dengan siapa? Orang kafir. Orang kafir. Okey, kalau kita belajar perumpamaan, bentuk perumpamaan untuk orang kafir ni pula terbahagi lagi kepada 3. Kadang-kadang dalam Al-Quran Allah buat bentuk perumpamaan kepada orang kafir ni merujuk kepada sembahan mereka. Contohnya apa? Macam Allah guna perumpamaan apa, ingat tak? Ingat tak? Mereka ni bergantung seperti sarang laba-laba. Ingat, sarang laba-laba tu, Al-Ankabut tu adalah untuk menceritakan sembahan mereka. Tapi kadang-kadang Allah nak cerita keadaan mereka tu sendiri. Ini seperti yang tadi tu. Mereka ni tak nak tengok kebenaran langsung. Seperti mana mereka ini telah letakkan belenggu kepalanya mendongak ke atas. Dan kadang-kadang Allah nak cerita tentang amal mereka. Tapi yang ini tentang keadaan mereka. Ini bermakna yang makna-makna perumpamaan tadi duduk pada makna yang mana? Yang ketujuh lah. Al-halwa sya'nu. Okey. Okey, jelas ya? Okey. Kita terus pergi kepada makna ayat yang berikutnya. Ayat nombor 9. Saya bacakan ayatnya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Okey, itu kepala. Kemudian Allah kata, dan kami jadikan sekatan. Sebenarnya sekatan tu tidak ada, dia bukan real sebab dia perumpamaan. Kami jadikan sekatan hadapan mereka, sekatan dekat belakang mereka. Lalu kami tutup pandangan mata dia. Nak ke depan pun tak boleh, nak ke belakang pun tak boleh. Lepas tu mata dia tutup. Maka dengan itu, apabila dah ada tutup, ada dinding kat depan, ada dinding kat belakang, lepas tu pula mata tertutup, maka mereka tidak dapat melihat. Melihat apa? Melihat jalan menuju kepada keimanan. Okey, dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah menjelaskan maksud ayat ni. Dia kata,
Allah mengatakan kami jadikan mereka terhalang daripada mendapat cahaya iman tu oleh sebab sikap mereka sendirilah yang sombong, yang keras kepala dan sebagainya. Sebab begini, ayat ni sebenarnya banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh terang. Contoh kan, Allah kunci hati diorang, Allah butakan mata diorang, Allah pekakkan telinga diorang. Bukan pekak betul, tetapi diorang ni apabila dah sombong sangat, sombong sangat, buat perkara-perkara yang tak bagus, mengata begini dan sebagainya, akhirnya Allah matikan hati dia, Allah patri terus hati dia. Faham tak? Allah tutup telinga dia, dia dah memang tak dapat menerima kebenaran dah. Itulah juga sama seperti ayat ini. Matanya tertutup, ke depan pun tak boleh, ke belakang dah tak boleh. Maknanya dah tak ada langsung untuk menerima kebenaran, jalan hidayah. Okey, jelas? Okey. Biasanya saya akan datangkan pengajaran-pengajaran ayat. Sekala boleh kena selalu mencari pengajaran-pengajaran ayat dia. Okey, ayat 8 dan 9, pengajaran yang pertama yang kita boleh belajar pada hari ini, Allah kalau dia nak halang orang dapat hidayah, dapat iman, Allah akan jadikan dia seperti orang yang tangannya terbelenggu di lehernya. Ini adalah perumpamaan tadilah. Okey. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang telah dihalang untuk dia mampu nak mendapatkan hidayah, mereka tidak akan dapat menolak ketentuan tersebut. Maksudnya Allah tak bagi jalan langsung untuk didapat hidayah. Sebab apa? Sebab asalnya sikap mereka sendiri yang menolak hidayah tu sebenarnya. Bukan Allah tak bagi langsung, tak, tapi sebenarnya awal-awalnya sudah dibagikan kebenaran, tetapi sombong, memperolok-olok, mempelekeh-lekeh dan sebagainya, akhirnya Allah tutup terus pintu hidayah untuk mereka. Okey, kemudian sesungguhnya pandangan mata mereka telah tertutup dan telah dijadikan sebuah penutup di atasnya sehingga mereka langsung tidak dapat melihat kebaikan. Umpama dia sebenarnya sepatutnya dia boleh dapat tengok kebaikan melalui biji mata dia tu, tapi sebab dia telah tertutup, diumpamakan seperti mereka langsung dah tak boleh melihat kebaikan, hidayah, iman dan sebagainya. Okey, saya terus kepada yang ayat yang berikutnya. Kita masuk kepada perumpamaan yang satu lagi, ayat nombor 13 sampai 29. Panjang sikit. 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 29. Okey, faham tak yang ayat 89 tadi tu? Okey, untuk lebih faham kena baca ayat nombor 7 pasal apa. Dia akan faham. Sebab ayat nombor 7, ayat yang sebelum tu Allah kata, telah kami tetapkan di dalam ketetapan Tuhan mereka akan diazab. Sebab apa? Sebab tadi itulah, mereka langsung tak nak tengok hidayah, tak nak tengok kebenaran, seperti mana mereka telah diletak belenggu. Apabila mereka dah melampau sangat, dah sombong sangat, membuat pelekeh-lekeh dan sebagainya, maka mereka ini telah ditutup segala jalan untuk mendapat keimanan. Depan pun tak boleh, belakang pun tak boleh, dan matanya tertutup. Okey, satu lagi perumpamaan. Ini sebenarnya saya rasa tuan-tuan pun biasa dengar ni. Ayat 13 sampai 21 ni pasal apa? Yang orang sebut ashabul qaryah tu kan. Orang kan selalu kan orang kata itu cerita, betul? Dia memang cerita, tetapi Allah menggunakan metod perumpamaan. Jadi ayat 13-29 ni sebenarnya perumpamaan berbentuk apa? Al-qisas. Okey. Sebelum saya bacakan ayatnya, okey, sebenarnya ayat 13 sampai 29 tu cerita tentang orang yang menolak Rasul. Sebenarnya dia ada kaitan dengan kekufuran. Ibu-ibu, adik-adik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kita ni sepatutnya nak belajar akidah, sebenarnya belajar daripada mana sumber dia? Belajar pada Quran. Sebenarnya dalam surah Yasin, Allah ada cerita tentang kekufuran. Macam mana orang tu boleh menjadi kafir. Kufur perbuatan. Orang yang kufur namanya kafir. Dalam surah Yasin Allah cerita sebenarnya macam mana dia boleh jadi kafir.
Macam mana dia mempunyai sifat mengkufuri? Okey, para ulama bincang dua kufur ni. Satu kufur besar, satu kufur kecil. Kenapa saya birukan? Sebab ayat yang kita nak baca nanti ada kaitan dengan kufur besar. Okey, kufur besar ni, kufur akbar ni, jadi banyak ciri dia. Kalau ada sesiapa yang dia ada perbuatan mendustakan, dia panggil takzib. Ada buat tak apa? Takzib, ta kaf zal ya ba, takzib. Kalau dia tak percaya, dusta lawannya iman lah. Kalau dia mendustakan Quran, dia mendustakan Rasul, maknanya dia telah mempunyai ciri-ciri kafir. Ataupun dia tak dusta, tetapi dia berpaling, dia panggil i'rad, berpaling. Dan kadang-kadang dia ada sifat juhud, mengingkari. Dan kadang-kadang dia memperolok-olokkan, mempelekeh-lekehkan, dia panggil al-istihza, pun boleh jadi kafir. Ataupun dia syak saja, kafir. Ya, kan? Syak Quran daripada Allah. Sepatutnya iman kenapa? Iman kena 100%. Tidak boleh aku 90% je lah nak kata iman daripada Allah. Tak boleh. Kalau ada syak, dia boleh jatuh kafir. Iman ni mesti al-yaqin. Dan begitu juga kafir boleh terjadi jika mempunyai sifat nifaq, kemunafikan. Sebab tu orang munafik Allah panggil dia kafir. Sebab itu dia adalah munafik neraka paling bawah. Kan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah sekali. Sebab apa? Ustaz, dia kan Islam, memang di Islam, tetapi dia mempunyai sifat nifaq, maka dia boleh jatuh kafir. Okey, dah jelas? Kita pergi kepada ayat yang kita dah maksudkan pada malam ini. Ayatnya nombor 13. Ikut saya baca ayat. Kita baca sama-sama, nak jimatkan masa. وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Okey, jumpa tak perkataan masal? Dan ceritakanlah kepada mereka satu pemisalan. Pemisalan dekat sini, perumpamaan ni merujuk kepada makna apa? Kisah. Penduduk sebuah kampung. Kampung barukah? Tak tahu. Dalam surah Yasin, kampung tu juga bermaksud Madinah, kota. Sama je. Sebab nanti ayat yang hujung ada seorang lelaki datang daripada sebuah kota. Sebenarnya sama dengan penduduk kampung tu. Dia penduduk yang asal kampung tu. Yang mana penduduk kampung tu, mereka telah didatangi Rasul. Berapa Rasul? Kita akan baca nanti. Okey, kampungnya nama apa? Tempat tu nama apa? Begini. Disiplin dalam pembelajaran Quran, kalau Allah tak sebutkan tempat tu nama apa, maka kita tak usahlah untuk mencari dia. Sebab benda tu tak penting. Kalau penting, tentu Allah akan khabarkan. Kemudian malaikat yang Rasul yang datang tu namanya siapa? Okey, itu pun tak penting untuk tahu. Paling penting adanya Rasul. Namun begitu, Al-Imam Ibnu Kathir, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, sebab tu Ibnu Kathir ni dia pakar sejarah. Tapi tuan-tuan jangan muktamadlah betul nama Rasul tu. Ibnu Kathir kata apa? Wahab bin Munabbih mengatakan tempat tu namanya Antakya. Rajanya sebagai penyembah berhala. Lalu Allah hantar kepadanya 3 orang Rasul. Ibnu Kathir namakan dia Sadiq, Saduq dan Shalum. Akan tetapi penduduk kampung mendustakan mereka.
Okey, tak payah muktamadlah nama tu jangan viral pula. Baru kami tahu malam ni nama 3 rasul tu. Tak mestinya benar. Yang paling penting rasul tu datang. Okey, jelas? Okey, pengajaran ayat 13 ni apa? Nombor 1. Allah nak jelaskan kepada kita betapa pentingnya menggunakan perumpamaan untuk diambil pengajaran. Yang kedua, Allah nak jelaskan kepada kita bahawa Allah tidak pernah nak biarkan makhluk dia tanpa ada rasul yang dihantar. Betul? Penduduk kampung tu Allah hantar rasul tak? Hantar. Kita ada rasul tak? Ada. Siapa nama rasul kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tak yakin je. Risau. Tapi rasul sekarang tak ada dah lah. Okey? Ayat yang berikutnya, jom kita baca sama-sama ayat nombor 14. إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Okay. Kampung tu datangnya rasul-rasul Allah. Ketika kami utus kepada mereka 2 orang rasul, lalu penduduk kampung tu buat apa kat rasul tu? Mendustakannya. Ingat saya sebut tadi tu ciri-ciri kafir? Salah satunya apa? Mendustakan. Mendustakan ni maksud dia apa? Tak percayalah. Menidakkan. Kan? Betul ke kau dah rasul? Dia kata gini-ginilah. Okey, mendustakan. Lepas hantar 2, Allah hantar seorang lagi. Kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Lalu ketiga-tiga rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Okey, selesai. Baca ayat yang berikutnya. Apa dia berjawab? Okey, kita baca sama-sama ayatnya 15. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Okey, penduduk kampung tu menjawab, kamu ni bertiga tidak lain hanyalah manusia macam kami juga. Maknanya dia tak percaya itu adalah roh rasul kalangan manusia. Lepas tu dia buat satu dakwaan yang salah. Tuhan yang Maha Pemurah tu tak pernah turun sesuatu apa pun. Yang ketiga dia cakap, kamu bertiga ni sebenarnya bohong je. Dia kata. Okey, jelas. Kalau tuan jadi rasul ni, tuan buat apa kat dia orang? Kau hajar. Apa? Wah, kan? Okey. Okey ya. Okey. Apa pengajaran ayat 14 dan 15 ni? Okey, di sini kita belajar. Allah nak bagi tahu kepada kita antara rahmat Allah adalah Allah menghantara rasul. Bayangkan, sepatutnya cukup tak rasul? Cukuplah kan? Tapi rahmat Allah, Allah hantar 3 rasul untuk diorang. Masya Allah. 3 rasul. Di sini juga kita belajar, tak semestinya satu tempat, satu umat hanya perlu satu rasul. Allah boleh hantar banyak rasul. Seperti mana kisah tadi tu. Okey. Pelajaran yang ketiga ayat tadi tu, orang yang mendustakan rasul ni sebenarnya dia tidak ada satu hujah, satu alasan yang boleh diterima pakai. Sama ada dari sudut akal ataupun naql. Naqli ni wahyu lah. Tak boleh terima. Lepas tu pula, antara hikmah Allah kepada manusia adalah Allah akan hantar rasul di kalangan manusia itu sendiri. Ada hikmah lah. Sebab apa? Cuba hantar kalau rasul malaikat. Nak tiru apa kat malaikat? Dia ada sayap, ustaz. Nak terbang macam malaikat. Malaikat tak makan. Malaikat tak perempuan. Malaikat tak lelaki. Itu
Betul. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Macam mana nak tiru malaikat ni? Dia kan Rasul kita, nak ikut dia kita. Tapi Allah hantar manusia. Dan apa jawab para Rasul itu? Kita baca ayat nombor 16. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para Rasul itu berkata, Tuhan kamilah sebenarnya yang mengetahui sesungguhnya kami ni adalah benar-benar Rasul yang diutus kepada kamu. Para Rasul ni dia menegaskan. Dia kata sebenarnya Tuhan kamu sajalah yang tahu sebenarnya. Kami ini sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu. Okey, apa pengajaran ayat nombor 16 ni? Kita boleh menguatkan suatu perkara dengan sesuatu yang sama seperti sumpah. Dia tak sumpah pun, tetapi kita boleh gunakan pendekatan. Kalau tak nak guna sumpah, boleh guna pendekatan penegasan yang lain tu. Kalau orang kata kita kan, kita boleh kata, kau pergilah tanya Allah sendiri. Macam tu kan. Betul tak? Kuat tak tu? Aku dah mengaku, aku tak ambil. Allah sajalah yang tahu. Dia panggil mengukuhkan satu kenyataan. Masya Allah, dik. Okey. Ayat 17. Kita baca sama-sama. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Lepas tu para malaikat tu sebut lagi. Kan? Dia berkata, dan tugas kami ni tak lain hanyalah nak menyampaikan. Tapi kami sampaikan dengan cara yang jelas dan nyata. Tak ada sama-sama. Jelas, direct cakap. Jangan ada yang orang tak faham. Sampaikan. Okey, apa pengajaran ayat nombor 17 ni? Nombor 1. Kenapa Rasul tu kata kami hanya menyampaikan? Sebab kita belajar pada ayat ini, Rasul tak boleh bagi hidayah. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Tu yang Rasul kata apa? Kami ni sebenarnya Rasul yang menyampaikan aja. Tapi kami akan sampaikan benda yang jelas, benda yang benar. Itu pelajaran dia. Nombor 2, tugas para Rasul ni, kalau dia menyampaikan dakwah, mesti dengan jelas dan menampakkan suatu perkara sesuai dengan keadaannya. Tidak boleh membiarkan mad'u orang yang didakwah tu dalam keadaan terteka-terteki. Khabar kena jelas apa maksud yang disampaikan dan sebagainya. Itu tugas da'i. Semua ni adalah da'i kan, walaupun bukan da'i milenial. Okey, da'i. Tugas da'i hanya menyampaikan. Dia nak ikut ke dia tak ikut, tu tugas Allah. Tapi kalau nak sampaikan mesti jelas apa yang nak disampaikan. Okey. Kemudian ketiga, sesungguhnya di dalam Islam tidak ada kesamaran di dalam ajarannya. Seluruh ajaran Islam ni jelas. Yang mana halal, yang mana haram, yang mana hak, yang mana batil, yang mana iman, yang mana kufur. Islam jelas. Okey. Dan ayat nombor 18, dia orang ni jawab lagi, berdialog lagi. Dia kata apa dekat para Rasul? Kita baca ayatnya sama-sama. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Pelan-pelan lah, tak apa, step by step. Okey. Penduduk kampung tu pula menjawab pula, kamu ni 3 Rasul ni datang kat kampung kami, dia bawa malang je, tahu tak? Bawa sial je kat kampung kami ni. Dia guna perkataan tatayyarna ni macam burung. Dulu mereka dulu, orang zaman dulu, kalau nak tahu sial tak sial, nak ramal, dia akan guna burung, dia lepas. Kalau burung tu ke kiri, ni tak elok ni. Kalau burung ke kanan, ni elok. Sebab tu dia guna perkataan tatayyarna, seperti burung. Dia kata, Rasul yang 3 orang, kamu datang bawa nasi malang lah kat kampung kami ni. Demi sesungguhnya, dia kata,
Kalau kamu bertiga tak berhenti nak dakwah kami akan rejam kamu. Kalau rejam tentu dengan apa? Dengan batu. Dan sudah tentu kamu akan dapat merasa kepada kami siksa yang sangat pedih. Oh, Masya Allah. Okay, jelas tak? Kalau kita jadi Rasul ni, kita buat apa? Apalagi Cak Ali bawa utara, cabut. Dalam cerita ni, Allah tak cerita Rasul tu apa tindakan dia. Tapi mereka mengugut untuk membunuh Rasul dengan cara merejam atau buat siksaan yang lain. Okey. Pengajaran ayat nombor 18 apa? Kita belajar kat sini. Sebenarnya orang yang kafir ni, orang yang mendustakan Allah ni, mendustakan Rasul ni, dia akan menganggap bahawa Rasul itu bawa sial. Dan sebenarnya itu adalah anggapan yang batil. Sebenarnya tak logik pun. Tak ada orang yang boleh bawa datang sial dan malang. Okey, kat sini juga kita belajar yang kedua, Allah nak menjelaskan tentang betapa zalimnya. Dahlah tak percaya dekat Rasul tu, lepas tu pula buat apa? Mengancam pula Rasul tu untuk membunuh mereka. Mana ini jahat tak? Jahat taraf apa? Tahap apa? Tahap gaban. Tahap Fir'aun. Masya Allah, ganas dia. Allah memanggil mereka ini kumpulan yang melampaui batas. Musrifun. Kita baca ayat yang satu lagi. Sama-sama baca. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Rasul-rasul itu menjawab pula, sebenarnya malang kamu tu sebenarnya, hei orang penduduk kampung, bukanlah sebab kami, tapi sebenarnya sebab kamu yang kufur tu. Patut ke hanya semata-mata kami bagi peringatan ini, kamu nak ancam bunuh pada kami? Namun kamu ni adalah kaum yang melampau batas. Kenapa dia melampau batas? Kerana ada 3 perkara dalam ayat-ayat tadi. Jika digabungkan, yang pertama sebab mereka mendustakan Rasul tanpa ada sebab yang konkret. Tak ada alasan apa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka tuduh Rasul tu bawa malang, bawa sial. Yang ketiga, mereka mengancam siksaan kepada para Rasul. Okey. Setiap ayat kita cuba cari pengajaran dia, ya. Apa pengajarannya? Pengajarannya adalah nombor 1. Sial ni sebenarnya, malang ni sebenarnya terletak pada amalan orang tu sendiri, bukan kepada dakwah yang benar. Yang kedua, dosa-dosa dan pendustaan terhadap para Rasul menjadi sebab kehancuran dan bencana. Sebab kan Rasul tu kata, sebenarnya yang datang malang pada kamu tu sebab kamulah, bukan sebab kami yang bagi peringatan. Di sini kita belajar pengajaran dia. Siapa yang buat dosa, dia mendustakan para Rasul, dia menjadi sebab Allah akan hantar azab. Dan ini adalah sunnah ketetapan Allah yang Allah dah buat pada orang yang terdahulu. Betul? Okey. Nanti mereka diazab tak oleh Allah. Nanti kita akan baca ayat hujung dia. Dan pengajaran yang ketiga dekat sini, Allah mengingkari, Allah membantah kehadap mana-mana manusia yang Allah bagi peringatan dia menolak. Rasul dah tak ada kan? Macam kita Rasul dah tak ada. Rasul tinggalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Setengah orang Rasul tinggal Quran dan Sunnah. Betul lah. Setengah orang dia belajar Quran, dia baca Quran je, hadis pun dia tak baca, dia tak rujuk. Jadi itu silap. Kena baca dua. Tapi kalau dia menolak, hadis kata macam ni, dia tolak, dia termasuk macam kumpulan ni. Allah mengingkari perbuatan tu.
Yang berikutnya, mendustakan para rasul merupakan sikap melampaui batas. Kalau orang tak percaya hadis Nabi, dia hanya pegang Quran, dia tak percaya hadis Nabi kan. Hadis Nabi yang sahih-sahih, sebenarnya dia ada sikap apa? Melampaui batas. Okey. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Kita baca ayatnya sama-sama. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Okay, tengok lelaki ni ya. Terjemahan ayat dia, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari hujung bandar tu. Maknanya sebenarnya orang kampung tu jugalah. Sebab tu tadi katakan Korea, kampung. Ni guna Madinah pula, sebenarnya sama je. Orang yang sama. Dia terus bagi nasihat. Dia tak ada dah, kita buka dulu dialog kita Al-Fatihah. Tak ada. Dia tak ada ucapan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tak ada. Dia terus cakap. Dia kata apa? Lepas tu pula dia tak marah. Dia panggil apa? Wahai kaumku. Dia tak kata apa? Bengong. Apa tu? Dia tak kata, dia panggil lembut, dia kata, wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah Rasul. Dia kata, ikutlah Rasul tu. Okey. Siapa nama lelaki tu? Quran tak sebut. Bertuah jika dapat lelaki ini. Tapi lelaki tu dah tak ada tau. Lelaki tu telah dibunuh oleh penduduk kampung tu. Tetapi watak seperti lelaki tu masih ada. Sebab tu Allah tak namakan dia siapa. Okey, nama dia tak penting, tapi penting watak lelaki sejati. Lelaki tu. Okey, faham tak? Laki tu, dia dengar cerita penduduk kampung dia buat macam tu kat rasul-rasul ni. Dia bergegas, dia datang tanpa cakap banyak. Dia terus kata, ittabi'ul mursalin, wahai penduduk kaumku, ikutlah rasul-rasul itu. Okey, nama begitu ada setengahnya menamakan, dan kitab tafsir dia kata nama laki ni adalah Habib An-Najjar. Tapi wallahu ta'ala benar tak benar, nak benar pun, nak tolak pun tak boleh, nak benar pun tak boleh, sebab tetap wataknya sama. Dia tak kata Habibah, Habib lelaki lah. Tabi'in, Qatadah kata sebenarnya tadi dia datang, sebenarnya dia beribadah dalam sebuah gua. Wallahu ta'ala. Kata dia boleh datang dari mana? Wallahu ta'ala alam. Kalau beribadah dari gua mungkin juga. Sebab orang dulu-dulu kalau dia nak beriktikaf, dia akan cari gua. Sebab tu Nabi dia duduk di gua Hira. Tuan-tuan nak iktikaf kat mana? Bukan dalam gua. Masjid. Okey. Apa pengajaran ayat 20 ni? Nombor 1. Di sini kita belajar. Kita kena guna kesempatan sebaik-baiknya untuk menyampaikan dakwah peringatan tanpa perlu menunda-nunda dan bertanggung. Laki tadi itu ada tak dimulai dengan mukadimah? Tak ada. Al-Fatihah? Tak ada. Kita nyanyikan dulu Asmaul Husna dulu? Tak ada. Dia sampai-sampai terus dia kata apa? Wahai kaumku, wahai kaum, ikutlah Rasul ni. Dia tak bertanggung. Ada peluang dia cakap. Faham tak maksudnya? Jumpa kat mana peluang, terus sampaikan. Tapi kita kalau kita mungkin kenakan diri dululah. Kan? Okey. Yang kedua, dibolehkan memberi peringatan kepada seseorang sesegera yang mungkin. Masya Allah, sesegera yang mungkin, tanpa ada pendahluan jika keadaan sudah mendesak. Tapi kalau perlu, terangkan dulu. Pakcik, saya ni gini lah. Lepas tu baru sampaikan isi pentingnya. Tapi kalau tak perlu, tak payah mukadimah, terus je. Yang ketiga, dalam dakwah kenalah berlemah lembut, tutur bicara dia. Lelaki tadi tu dipanggil apa kat penduduk kampung tu? Wahai kaum. Kalau kita apa?
Tak boleh. Lembut. Okey, ayat berikutnya dia bagi alasan yang kedua. Kenapa suruh ikut Rasul tu? Kita baca ayat sama-sama. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Laki tu kata lagi, ikutlah orang yang tak minta kepada kamu sebarang upah. Maknanya Rasul 3 tadi minta upah tak? Tak minta upah. Dia tak minta nak duit, tak ada. Dia tak minta upah. Alasan kedua, kenapa kena ikut Rasul tu, dia kata, kamu kena ikut penduduk kampung, ikut Rasul 3 ni sebab dia sendiri datang ikhlas, tak minta upah. Yang ketiga, mereka ni pula sebenarnya orang yang dapat hidayah. Sebenarnya ada berapa alasan dia suruh ikut Rasul tu? Jika digabung ayat nombor 20 dengan 21, sebenarnya ada 3 alasan. Okey, pengajaran ayat 21 ni apa? Nombor 1, pengajaran ni adalah sesungguhnya para Rasul, AS tu bukan Amerika Syarikat ya. AS tu adalah alaihi salam. Tidak pernah minta upah apa-apa pun dari manusia atas tunjuk ajar dan bimbingan yang mereka berikan. Semua Rasul macam tu. Ikhlas je kepada Allah. Ni kita kena belajar. Kena belajar tentang bab ni. Penting. Sebab dakwah ni kalau nak sampai ke hati kita kena ikhlas. Kalau kita ikhlas, dia mudah nak sampai ke orang. Tapi takkan tak boleh ambil langsung upah ustaz. Nanti kita akan baca hadis dia. Tapi itu memang pengajaran awal. Yang kedua, seharusnya kita mendahulukan sifat yang wajib menerima nasihat sebelum sifat yang menguatkan. Faham tak? Saya ulang balik semula. Okey, doa banyak-banyak pada Allah, minta Allah lapangkan dada. Macam ni, ayat 20 tadi tu, waktu dia datang tanpa ada mukadimah pembuka tu, dia suruh ikut tu kenapa? Dia kata ikutlah Rasul-Rasul ni. Maknanya alasan dia pertama, dia bagi alasan apa? Sebab mereka ni Rasul. Ayat nombor 21, kenapa kena ikut dia? Sebab dia datang tanpa minta upah. Mana poin dulu yang diutamakan? Mesti Rasul dulu, sebab Rasul wajib terima. Sebab dia hujahnya Rasul dulu. Yang kedua baru upah. Itu teknik dia. Kalau kita nak suruh orang buat sesuatu, bagi poin yang besar dulu, utama, baru yang penguat dia yang lain. Jelas tak maksud dia? Okey. Ni seperti sama upah tadi tu, macam sama je kan? Sama kan? Okey. Namun begitu, ada para ulama bincang, takkanlah langsung tak boleh ambil upah kalau menyampaikan dakwah ni. Okey, sebenarnya yang paling boleh dapat sebenarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis riwayat Bukhari ni dan juga riwayat Muslim. Nabi kata, "Fa inna ahqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu mengambil upahnya adalah mengajar kitab Allah. Quran tak apa. Lepas ni semua mengajar Quran aja. Boleh mengajar tu, ambil upah tak apa. Namun kalau kita tak ada kepentingan, kita tak terdesak kan, sampai dakwah ni biar ikhlas lah. Sebab dia mudah nak sampai ke hati orang. Allah akan bawa mudah sampai ke hati orang. Begitulah kepada para Rasul. Pelajaran yang berikutnya bahawasanya sesungguhnya wajib ke atas orang yang berdakwah kepada Allah berada di atas landasan ilmu. Ni poin ni ambil kat mana poin ni? Ambil pada ayat mana tadi? Ayat mana? Maksud dia, kalau kita nak dakwah mesti kena ada ilmu. Boleh? Sebab dia kata tadi tu, ikutlah Rasul tu, dia tak apa upah. Lepas tu dia kata hujung tu, mereka semua ni muhtadun. Mereka ni mendapat petunjuk. Jadi pengajarannya kita, kalau dakwah orang, kena ada ilmu bidang yang kita nak dakwah tu apa. Mengikut Rasul yang 3 tadi tu. Dan yang berikutnya, lelaki ni dia kata lagi. Okey.
Ayat nombor 22. Kita baca ayat sama-sama. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Okey, lelaki ni dia tak ajak kaum dia secara direct, tapi dia cakap untuk diri dia. Boleh juga. Ini teknik dakwah yang kedua. Okay. Dia kata, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang ciptakan aku? Satu. Dan kepada dialah nanti kamu semua akan dikembalikan. Okey. Ayat nombor 20 apa ni? 22 ni, dia bagi berapa alasan supaya mengajak kaum dia menyembah Allah. Dia bagi 2 alasan. Tahu tak, alasan yang paling konkret sekali kenapa kita perlu menyembah Allah? Jawapan nombor 1 adalah fatarani. Fatarani ni mencipta, macam ayat surah Fatir. Fatir tu mencipta. Ada 2 sebab. Pertama, Allah pencipta. Yang kedua, Allah penguasa hari kiamat. Sebab itu kalau baca Al-Fatihah, ayat kelima kan Allah suruh sembah dia kan. Sebelum Allah suruh sembah dia, atas ayat awal ada tak Allah cerita pasal dia pencipta? Ada tak? Kat ayat mana? Rabbil Alamin. Perkataan Rabbu. Rabbu 3 serangkai makna dia. Pencipta, pemilik, pengatur, Rabbu. Sebab itu awal-awal sifat Allah yang Nabi dapat dalam Gua Hira, Allah mengatakan dia punya sifat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sifat yang awal Nabi belajar, Jibril turunkan wahyu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu sembah Allah? Kerana Allah pencipta segala sesuatu. Seperti mana lelaki itu sebut tadi itu. Okey, jalan. Apa pengajaran ayat nombor 22 ni? Okey, sikit lagi lepas tu kita akan habis insya-Allah. Tak banyak dah. Dah 1 jam 2 minit 26 saat. Okey, ada 75 slide daripada 100 slide. Sikit lagi tuan-tuan ya. Boleh sabar lagi. Masya Allah. Saya bersama dengan bakal-bakal ahli syurga semua ni. Amin. Amin Rabbil Alamin. Kuat je amin je ya. Okey. Yang pertama, dalam bab ni kita kena belajar membimbing untuk ikhlas dalam beribadat. Sebab apa? Sebab lelaki tu kata Allah itulah yang menciptakan semua makhluk. Maknanya dia nak ajar tidak syirikkan. Jadi ikhlaslah. Yang kedua, di antara kesempurnaan dakwah kena menggabungkan hukum dengan dalil ataupun alasan. Hukum dengan alasan. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Okey, maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. Tak baju sekejap, panas sikit. Okey, macam ni. Teknik dalam dakwah, jangan suruh je. Mesti kena bagi justifikasi. Faham tak? Budak zaman sekarang, generasi sekarang memang macam tu. Kenapa? Nak semayang. Tanya, kenapa kena semayang bu? Aku kan mak kau. Betul tak? Tapi kita tak terangkan budak tu apa dalil, apa alasan dia, sebab Luqman dah jauh mendahului pada kita dah. Kan Luqman apabila dia larang sesuatu, Luqman ni dia ada kaedah do and don't. Nanti cari dalam surah Luqman tu mana yang do, mana yang don't. Faham tak do and don't? Jangan buat, jangan buat. Luqman setiap banyak yang dia suruh, dia bagi pada anaknya justifikasi. Luqman kata apa? Ya bunai, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, kamu jangan syirikkan Allah. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim, kerana syirik itu dosa yang paling besar. Dia tak berhenti hanya pada jangan syirikkan Allah. Budak tu akan tertanya-tanya, membesar dia tertanya, dulu bapa aku yang suruh aku solat,
bapa aku dah tak ada. Tapi apabila kita tanamkan dia sebab, lama-lama dia akan ingat sebab tu. Lelaki ni guna teknik tu lah. Kenapa aku kena sembah Allah? Kita kena semua menyembah Allah kerana dia yang menciptakan kita. Menciptakan tu maknanya dia panggil alasan kenapa perlu sembah Allah. Sebab tu teknik ni ada dalam Al-Fatihah. Tahu tak teknik ni dalam Al-Fatihah? Banyak betul teknik malam ni. Al-Fatihah kan, ayat yang paling major sekali, paling utama kat surah Fatihah tu ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat tu adalah rahsia Al-Quran, kata Ibn Kathir. Para ulama kata, semua kitab-kitab dulu tak perlu baca dah, Quran dah cover. Dalam banyak-banyak Quran dah cover pada Al-Fatihah. Al-Fatihah pula nak cover Al-Fatihah pada ayat nombor 5. Persoalannya, kenapa ayat 5 tu duduk tengah-tengah? Betul tak? Sedangkan dia perkara utama. Kerana Allah nak mengajar kita sebab. Kenapa hanya kepada Allah kita sembah? Kena baca balik sebelum tu. Kerana dia Maliki Yaumiddin, kerana dia Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana dia adalah Rabbul Alamin. Itu dia panggil alasan. Bagi alasan dulu. Dia boleh juga alasan dulu ataupun buat dulu. Kan? Rabbu tu. Jelas tak maksud dia? Barulah Allah kata, hanya kepada aku kamu memohon pertolongan. Sebab apa kepada Allah minta tolong? Sebelum tak ayat tu Tuhan kata apa? Aku Rabbul Alamin. Okey, jelas? Yang itu kena terangkan anak. Nak sembahyang, nak bagi alasan apa? Cari hujah yang ini. Kena terangkan. Kena selalu terangkan. Budak zaman sekarang tanya, why? Kenapa? Kenapa mama? Kenapa mama? Kau ni cakap banyak lah. Jangan macam tu. Kita kena bagi justifikasi ke anak-anak tu. Kalau anak nak ajar anak lagi mudah, ceteka. Pada maknya tak tahu nak bagi justifikasi apa. Nantilah mak fikirkan, mak tahu. Nanti mak bagi tahu ya. Anak tu tanya balik. Mak dah lupa lah. Okey, yang ketiga, pelajaran yang berikutnya pada ayat tadi adalah kita ni buka sebenarnya kita ni juga digalakkan menyebut ancaman dan peringatan setelah menyebut ajakan. Faham tak? Tak faham? Macam ni. Tadi kan lelaki tu kata apa? Tuhan yang menciptakan kita, dia ajak kan? Lepas tu dia ugut dengan ancaman. Kepadanya lah nanti kita akan kembali. Itu dia bagi teknik memberi ancaman. Boleh ajak dulu. Marilah salat, jomlah salat. Teknik kedua, kalau kita tak salat atau tak, nanti di akhir Allah hisap kita. Macam tu. Panggil teknik tu. Dua-dua guna teknik at-tarhib wa at-targhib. Jelas? Laki tu guna kaedah tu. Wa ilaihi turja'un. Okey, satu lagi. Kita baca lagi ayatnya 23 ni. Attakhidhu min dunihi alihah yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Okey, ayat ni laki tu jawab lagi, dia kata dakwah lagi. Dia kata, patutkah aku menyembah beberapa tuhan lain daripada Allah? Jika Allah Maha Pemurah tu nak timpakan aku dengan sesuatu bahaya, maka mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kepada aku dan mereka juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Mereka tu siapa dalam ayat tu? Jika Allah Ar-Rahman nak timpakan satu bahaya, mereka takkan dapat bagi syafaat. Mereka tak dapat menyelamatkan. Mereka tu siapa? Tuan-tuan selain Allah, maknanya bahala-bahala tu. Okey, ringkasan dia, bahala-bahala tu tak dapat bagi pertolongan, tak juga dapat menolak bahaya. Pengajaran ayat 23 ni apa?
Agak-agak orang kampung tu marah terhadap lelaki ni. Tak berhenti cakap oleh lelaki ni kan. Akhirnya dia dibunuh lah. Kita tengok penjelasan dia apa kat sini. Ini Allah nak menjelaskan tentang Allah mengingkari, Allah mencela kepada mana-mana orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ini kerana yang dimaksudkan dengan persoalan lelaki tadi itu sebenarnya adalah untuk mengingkari dan celaan. Nanti sampai satu masa saya akan ajar jenis-jenis soalan di dalam Al-Quran. Soalan ni sebenarnya teknik bertanya soalan bukan untuk mendapat jawapan kadang-kadang. Ni pun boleh guna teknik dalam kehidupan. Faham tak? Lelaki tu tadi tu dia tanya soalan. Dia tanya soalan apa? Kalau penduduk kampung, kalaulah Allah Rahman tu nak turunkan bahaya, mereka-mereka yang kamu sembah tu tak boleh tolong apa-apa tau. Kan itu macam dia macam soalan dia tanya, apakah Tuhan patung-patung tu boleh menyelamatkan? Sebenarnya bahasa dia sebenarnya dia tak setuju dengan sembahan-sembahan tersebut. Okey, pengajaran lain di sini Allah nak menetapkan dia ada sifat iradah, iaitu berkehendak, dan Allah mempunyai sifat Rahman. Yang berikutnya, tak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan orang yang telah Allah Ta'ala kendaki keburukan kepadanya. Ya. Dan ayat nombor 24, lelaki ni kata lagi, ikut saya baca ayatnya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku, kalaulah buat syirik tu, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dia terangkan kepada orang kampung dia. Pandai lelaki ni, dia cerdik dia. Kalaulah aku ikut macam perangai apa semua ni, tentulah aku berada dalam kesesatan yang nyata. Apa pengajaran ayat nombor 24 ni? Dekat sini Allah nak bagi tahu kepada kita semua, benda yang paling bahaya, yang paling sesat adalah seseorang menjadikan bersama Allah ada tuhan-tuhan yang lain. Kemudian lelaki ni kata lagi, ikut saya baca, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah. Dengar apa? Dengan nasihatku. Sebagian ulama mengatakan ia merujuk kepada dia mengatakan kepada para rasul tu. Fasma'un merujuk kepada penduduk kampung tu, dia beritahu penduduk kampung itu. Okey, ayat nombor 25 ni maksudnya apa? Kuatnya peribadi lelaki tersebut, berani dia. Dia berani kan? Bukan sekadar dia kata tak boleh ikut syirik, tetapi dia mengisytiharkan bahawa aku telah beriman dengan rasul-rasul, dengan Tuhan kamu, dan dengarlah nasihat. Okey, akhirnya dia mati dibunuh. Tapi ayat tu Allah tak cerita macam dia mati dibunuh tu. Okey, akhirnya dia nak mati tu, akhirnya dia dijemput oleh Allah masuk ke dalam syurga. Ikut saya baca ayatnya. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Berkatalah dia, alangkah baiknya kalaulah kaumku ni mengetahui bahawa aku boleh masuk ke dalam syurga. Benda ni memang benar boleh berlaku lah. Kalau nak mati, memang malaikat akan sebut beberapa perkataan. Antaranya malaikat akan kata, dapatlah berita gembira dengan syurga. Ada dalam surah Fussilat tu. Kalau kita belajar dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana orang yang orang yang as-sabiqun mati dan golongan ashabul yamin, memang akan diberikan berita gembira dengan syurga ketika nak mati. Kemudian ayat nombor 27, kita baca ayatnya, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tentang perkara yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku dan dijadikan daku daripada orang yang dimuliakan. Dia tak sebut dia seorang mulia lah, dia kata orang ramai yang dimuliakan. Maknanya laki ni dalam syurga pun
dia masih lagi mengharapkan kaum dia. Kalaulah kaum tu tahu macam manalah nasibku ni, dia katakan. Apa dia? Allah telah ampunkan dosa dia, Allah masukkan di kumpulan orang yang dimuliakan. Okey, ayat 26 dan 27. Sikit lagi nak habis dah. Ada 10 lagi panjangnya. Di sini kita belajar Allah nak menetapkan tentang wujudnya syurga. Kemudian di sini kita juga belajar antara anugerah Allah yang besar kepada orang beriman, Allah nak bagi keampunan dan Allah nak bagi balasan yang baik daripadanya. Kemudian yang berikutnya adalah sesungguhnya kenikmatan tidaklah sempurna kecuali hilangnya satu perkara yang dibenci. Sesungguhnya kenikmatan tidaklah sempurna kecuali dengan hilangnya suatu perkara yang dibenci. Faham tak? Okey, tinggalkan dulu, kita pergi yang bawah tu. Sesungguhnya keampunan Allah Ta'ala terlebih dahulu datang sebelum datangnya kemuliaan dan rahmat. Sebab itu kalau kita doa kan, selalu minta ampun dulu baru syurga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Biasanya nak masuk syurga ni Allah ampun dulu dosa, baru Allah bagi rahmat syurga. Begitulah biasanya. Okey. Kemudian ayat 28-29, jom kita bacakan dan nak habis dah ni. Masya-Allah. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama' min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Okey, akhirnya Allah nak turunkan azab. Allah kata, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya. Kaum siapa? Lelaki tadi tu. Sesudah dia, selepas dia mati, sebarang pasukan tentera dari langit. Okey, ingat ya, kalau belajar, pernah belajar tak tema malaikat dalam Quran? Tema-tema malaikat dalam Quran belum belajar lagi? Belum ya, nanti belajar. Salah satu panggilan malaikat, Allah tak sebut malaikat, Allah panggil dia jundun, iaitu tentera dari langit, dan tidak perlu kami menurunkannya. Ini bermakna malaikat tu duduk di mana? Duduk di langit. Di sini menunjukkan bahawa biasanya kalau malaikat turun dari langit, orang itu orang yang kuat, gagah perkasa. Jadi orang kampung ni orang apa? Orang yang tak kuat pun. Jadi tak payahlah nak hantar malaikat tu turun. Faham tak? Ayat ni Allah beritahu. Macam kuat sangat soalannya, Allah beritahu, dahlah lemah. Lepas tu dustakan Rasul. Faham tak? Soalannya malaikat tu tak perlu bawa turun kerana dia ni tak kuat apa pun. Faham tak? Jadi tak perlu bawa turun malaikat lah, kata Allah. Tak perlu kami nak turunkan para malaikat. So pengajaran ayat 28 ni apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala ada kala diturunkan malaikat, ada kala dia tak turunkan malaikat. Macam kaum, banyak cerita dia. Yang kedua, sesungguhnya malaikat tu adalah tentera Allah. Nak tahu perkataan tentera Allah, baca kisah hijrah Nabi yang dia menyorok dalam gua apa? Gua Hira, Gua Thur tu. Cari dalam surah Taubah tu ada ayat Allah hantar tentera yang tak nampak. Tapi orang kita dengar pasal laba-laba, pasal burung merpati, itu enggak benar, bu. Yang benarnya Allah hantar tentera dia, malaikat, menutup supaya orang tak nampak. Baca surah Taubah tu. Cari ayat nombor 40 tak silap saya. Ya, adalah ayat yang perkataan la tahzan tu. Kat situ jumpa. Allah panggil malaikat tu tentera. Kemudian dekat sini kita belajar tempat tinggal malaikat adalah di atas langit-langit. Yang berikutnya di sini menjelaskan tentang kehinaan kaum yang mendustakan ketiga-tiga para rasul. Dan ayat yang terakhir, jom kita tamatkan ayat yang terakhir. In kanas illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun.
Kebinasaan mereka penduduk kampung tu hanyalah dilakukan dengan satu pekikan. Maka dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi, tidak hidup lagi. Diam sunyi. Hanya menggunakan satu suara. Ini menunjukkan Allah kuat tak? Allah kuat. Okey, cuba kita tangkap seekor semut. Jerit kat semut tu, mati tak semut tu? Semut jerit pun tak mati. Bagaimana suara kuat habis duk kampung. Maknanya kuat tak Allah? Kuat tak suara yang datang? Kuat. Kita dengan semut tiup menjerit, ha! Semut tu ada kisah. Dia pun tak dengar kan? Semut pun tak mati, betul tak? Ini suara yang datang daripada langit. Habis semua kampung diam. Maknanya menunjukkan apa? Kehebatan Allah SWT. Pengajaran ayat 9 apa? Sesungguhnya Allah berkuasa membinasakan seluruh kaum hanya dengan satu teriakan, tanpa buat apa-apa pun. Teriak aja. Soal kuat. Siapa yang menentang Allah, melawan Allah, maka sesungguhnya kebinasaan bagi Allah itu adalah terlalu mudah. Dan kita belajar dekat sini juga bahawa teriakan tersebut telah menyebabkan tak ada seorang pun yang selamat, tak ada seorang pun hidup. Laki yang tadi itu dia dah mati dah menikmati syurganya. Okey, habis dah 1 jam 21 minit 23 saat habis slide ni. Okey, kesimpulan dia apa? Sebenarnya saya nak cerita pasal perumpamaan, tapi saya cerita sikitlah pasal kisah tu. Okey, begini. Last sekali tahu tak apa yang perlu kita buat dengan Rasul? Tadi pasal Rasul kan? Saya ulang balik semula yang ni. Ini ada pada siri nombor 5 tak silap saya. Macam mana nak beriman dengan para Rasul? Kita belajar tadi tentang orang mendustakan Rasul kan? So apa yang patut kita bawa balik kalau kita nak beriman dengan Rasul? Nombor 1, saya balik. Ni saya ulang balik, sebenarnya dah ajar dah sebelum ni. Nombor 1, mesti membenarkan apa-apa yang Nabi sampaikan. Itu dulu. Kalau tidak kita mendustakan Rasul. Satu ya. Ni dia punya pengajaran nak bawa balik apa? Pasal kita belajar pasal Rasul kan? Pasal tema Rasul kan? Tapi dalam bentuk perumpamaan, berbentuk cerita. Okey, yang kedua, mentaati apa saja yang Nabi perintahkan. Tadi membenarkan. Ini semua daripada Nabi. Saya percaya ni Nabi yang sebut. Yang kedua, mentaati apa saja yang Nabi perintahkan. Okey. Yang ketiga, menjauhkan daripada apa saja yang bagi dia larang lakukan. Nabi perintah, buat. Nabi larang, jauhkan, tinggalkan dia. Okey, jelas dah? Okey, yang keempat, tidak beribadat kepada Allah melainkan dengan cara yang telah ditunjuk ajar oleh para Nabi. Jelas? Jangan buat satu ibadat kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Nabi. Okey. Kemudian yang berikutnya dah tak ada dah. Ini cari balik nota nombor 5 tak silap saya. Okey, dapat tak 4 cara tadi? Kesimpulan ni pasal Rasul? Dapat ya? Okey, sekarang kesimpulan yang terakhir. Sebab ini kelas terakhir surah Yasin. Ya, so kita akan buat majlis khatam sebentar lagi. Kedai dekat luar tu ya. Tuan belanjalah makan. Okey, kesimpulannya surah Yasin saya dah tamat. Okey, kesimpulan mudah saja. Okey, sebenarnya intisari utama surah Yasin ni sebenarnya 3 tema utama saya sebut tadi dah ya. Kerasulan, ketuhanan dan kebangkitan. Sebab tu surah Yasin kalau ibu-ibu tuan-tuan tengok 83 ayat tu dia pusing macam ni. Lepas cerita pasal Rasul, cerita pasal Tuhan, hari kebangkitan, dia ulang balik pasal ketuhanan. Lepas dia ulang pasal ketuhanan, ayat Quran tu ulang balik pasal kerasulan. Lepas dia cerita pasal kerasulan, dia cerita tentang hari kebangkitan. Oleh demikian hujung ayat surah Yasin apa? Wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kamu dikembalikan. Itulah pusingan tema dalam 83 ayat surah Yasin. Okey, setakat siri 1 sampailah ke malam ini, kelas yang ke-9, tema untuk Rasul ayat dia ini. Ayat 1 sampai 6.
kaitan tema tentang Rasul. 8 sampai 9, 13 sampai 29, 69 sampai 70. Ini saya gabungkan daripada nota siri 1 sampai siri 9 malam ni. Ini ayat dia. Okey, tema pasal ketuhanan, pasal Allah, berkenaan dengan Allah, ayat dia ni 33, 37 sampai 44 dalam surah Yasin, termasuk ayat nombor 46. Okey, nanti nak tahu rujuk balik nota yang telah pun diberikan. Ya. Okey. Tema pasal hari kebangkitan, hari akhirat pula apa? Bermula ayat 48 sampai 65. 66 sampai 68, 78 sampai 82. Agak-agak dalam banyak tema. Tema apa ayat paling banyak? Hari kebangkitan, hari akhirat sebenarnya. Okey, jadi keseluruhan ayat yang telah kita belajar selama 9 siri, sebenarnya ada 63 ayat kita dah belajar, termasuk malam ni. Jadi tinggal lagi baki berapa ayat? 20 ayat lah, sebab semua kali 83. Kesimpulan lain sebenarnya, kalau kita perasan, kalau kita tengok balik nota, ingat balik, sebenarnya kita ada menggunakan ayat-ayat lain bukan dalam surah Yasin untuk menyokong fakta dalam surah Yasin. Sebab tu kalau nak faham Quran, sebaik-baiknya pentafsiran yang paling tepat mentafsirkan ayat utama kita belajar dengan ayat lain. Kalau perasan ada 51 ayat kita dah gunakan. Okey, nanti rujuk balik nota tu. Kemudian dari sudut pelajaran dan pengajaran, ayat yang kita baca setiap tu ada pengajaran-pengajaran kan? Tahu tak semua sekali ada berapa? Tak apa, saya tanya saya jawab. Iaitu 149 pengajaran. Untuk 63 ayat ada 149 pengajaran dia. Nanti tengok balik semula. Daripada siri 1 sampai siri nombor 9. Dan mungkin lagi lebih kalau kita boleh fikirkan. Sebenarnya saya nak ajar tuan-tuan macam mana nak bawa tadabbur tu nanti. Okay, pengajaran dia besar. Oleh demikian, saya sebut pada kuliah yang lalu, para ulama, kata Al-Imam Suyuti, orang kata surah Yasin ni adalah